Saya persilakan YB Keningau. Terima kasih Tan Sri Speaker. Sebelum itu saya ingin mengalu-alukan kedatangan delegasi dari KPJ Healthcare University dari Parlimen Rasa. Terima kasih. Tuan Speaker, pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tan Bun selaku Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan di atas pembentangan RMK 13 yang terbesar dengan peruntukan 611 bilion termasuk 430 bilion peruntukan pembangunan kerajaan pusat yang bertemakan melakar semula pembangunan. Tuan Speaker, apapun rancangan kerajaan walaupun yang terbaik atau yang tercanggih tidak akan ke mana-mana tanpa tata kelola dan tadbir urus yang telus, efisien dan berwibawa dan dengan pembangunan modal insan dengan akhlak yang terbaik. Malangnya, insiden membuli di sekolah yang meragut nyawa adik Zahra Karinah dengan tragis telah membongkar kelemahan tata kelola dan tadbir urus kerajaan khasnya pihak polis dan pihak berkuasa pendidikan. Penyiasatan yang dilaksanakan jelas gagal dan memberi persepsi rakyat seolah-olah ini dilaksanakan untuk menutup kes dan membendung kebenaran serta melindung pihak-pihak kayangan sehingga tercetus demonstrasi besar-besaran demi menegakkan justice for Zahra. Mengenai siasatan yang dijalankan, saya berharap pasukan penyiasat yang dulu diganti dengan pasukan yang baru yang lebih profesional. Pada pihak pendidikan, kerajaan harus mengakui bahawa kes membuli di sekolah bukan insiden terpencil atau isolated, tetapi berleluasa seperti mana yang dikatakan oleh Yang Berhormat ahli daripada Muar. Budaya oleh pihak sekolah untuk cuba memperkecilkan dan menutup insiden buli tersebut termasuk meminta cikgu-cikgu tidak menyentuh insiden tersebut tidak boleh diterima. Adalah jelas pentadbiran dan pemantauan telah gagal sehingga ramai ibu bapa telah mengeluarkan anak-anak mereka daripada sekolah berasrama. Pihak sekolah harus akur kesilapan mereka dan meminta maaf kepada masyarakat dan ibu adik Zahra. Boleh bertanya, YB Keningau. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Keningau. Terima kasih Yang Berhormat Yang Dipertua. Adakah Yang Berhormat Keningau bersetuju bahawa perlu juga disiasat kenapa postmortem tidak dibuat sebelum dia dikubur? Kenapa sesuatu insiden itu kemalangan seperti ini berlaku dan pihak polis rela supaya dia tidak dibuat postmortem sehingga akan digali balik kubur itu? Ya, saya setuju 100%. Dan ini yang menimbulkan kesangsian. Apa yang berlaku adalah hanya untuk menutup kelemahan dan juga kebenaran. Tuan Sri Yang Dipertua, walaupun RMK 13 adalah yang terbesar dan skop lebih luas, perancangan dan pelaksanaannya perlu pendekatan baru dan cara kuno yang ketinggalan zaman perlu diubah kepada yang mementingkan hasil pelaksanaan dan bukan hanya pelaksanaan semata-mata sebagai projek yang disempurnakan. Pendekatan baru harus berdasarkan rantaian industri yang menyeluruh, bukan sekadar projek.
Cara pelaksanaan baru dipentingkan daripada sudut hasil, bukan penyampaian projek. Penyempurnaan projek, saya berpendapat bahawa kelemahan dalam RMK 13 harus diperbaiki dan ditambah baik oleh kerajaan dengan pendekatan dan cara yang baru khasnya di Sabah dan Sarawak. Misalnya, tahap SSR beras di Sabah hanya 23.8% dan masih mengimport kurang lebih 310,000 tan beras. Untuk meningkatkan tahap SSR tersebut, pelaksanaannya perlu merangkumi sepanjang rantaian industri padi dan beras. Secara holistik perlu R&D tepak semaian nursery yang moden dengan kelengkapan berotomasi penuh, berparitan dan saliran untuk masuk dan keluar pengairan sepanjang masa, mesin menanam, drone untuk membaca dan meracun, mesin jentuai, traktor pengangkut dari sawah ke gudang ke kilang beras dan sehingga pembungkusan dan logistik pengedaran. Dari segi mesin dan jentera, beberapa daerah di Sabah tidak mempunyai satu mesin pun atau traktor. Sabah telah memohon 400 unit traktor atau mesin, tetapi yang sampai yang diberikan hanyalah 20 biji. Macam mana kita boleh menyiapkan kerja untuk meratakan gunung kalau hanya diberikan cangkul? Untuk pengairan sawah padi di Sabah tidak diiktiraf sebagai berlapang padi, maka tidak layak untuk menerima peruntukan besar untuk pengairan. Justru banyak pengairan di Sabah tidak diselenggara selama 30 hingga 40 tahun sebab tidak disalurkan peruntukan atas sebab bukan jelapang padi. Kami telah memohon agar sawah padi di Sabah diiktiraf sebagai jelapang padi Sabah yang akan setaraf dengan jelapang padi di Semenanjung dan berlayak untuk menerima peruntukan, tetapi sehingga ke hari ini tiada keputusan, dan saya mohon penjelasan kenapa setelah dibincang tetapi tidak ada pelaksanaan daripada perbincangan itu. Kalau sebagai contoh, keperluan drone satu unit berharga 50,000, sekiranya kerajaan memberi 40 unit drone, kos hanyalah 2 juta berbanding dengan puluh bilion ringgit nilai minyak dan gas yang disedut oleh kerajaan dan Petronas dari bumi Sabah. Untuk RMK 13, Sabah memohon 1,127 bilion untuk pengairan yang tetapi yang diperakui hanyalah 232,6 juta atau 20% sahaja. Apalah guna perancangan dan permohonan sekiranya perancangan itu tidak dihormati dan permohonan tidak dihormati. Kalaulah peruntukan diberi di atas 70 to 80% okeylah kita boleh terima. Tapi ini 20%. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Keningau. Saya tertarik dengan perbahasan Yang Berhormat tentang kemudahan-kemudahan atau infrastruktur dalam sawah padi. Dan saya juga telah berbahas tentang perkara ini dan saya juga prihatin di mana di Sabah dari segi pengeluarannya jauh lebih rendah berbanding di Semenanjung. Dan selain daripada itu di Semenanjung ini agensi yang terlibat yaitu Jabatan Pertanian Semenanjung adalah berlainan dengan agensi di Sabah yaitu Jabatan Pertanian Sabah, dan dia tidak ada kaitan langsung. Okey, pengarah Jabatan Pertanian Sabah tidak melapor pada Ketua Pengarah Jabatan Pertanian Semenanjung.
Oleh sebab itu penyelarasan dari segi ini, adakah yang berhormat bersetuju? Saya telah mencadangkan dalam perbahasan saya agar satu majlis pertanian kebangsaan diwujudkan yang akan dipengerusikan oleh yang berhormat Timbalan Perdana Menteri dan yang berhormat pun ahli sebagai Menteri Pertanian Sabah, Menteri Pertanian Persekutuan juga di sana dan Ketua Menteri dan Premier Sarawak dalam jawatan kuasa itu supaya hal-hal seperti ini dapat diselaraskan dan dapat diberi. Terima kasih cadangan yang baik dan akan dipertimbangkan. Satu lagi contoh ialah Tabatan Banjir di Sabah melalui GPS untuk RMK 11 telah diberikan kelulusan 803,199 juta. Untuk RMK 12 diluluskan 805,699 juta, yaitu projek yang sama dengan RMK 11 yang dibawa ke hadapan dengan tambahan hanya 2,5 juta, dan ini pun untuk kajian satu sungai di Kudat. Maksudnya tiada satu projek Tabatan Banjir baru yang diluluskan dalam RMK 12. Projek yang dipohon pada Yang Amat Berhormat Barah selaku Perdana Menteri ketika itu untuk kelulusan untuk RMK 12 adalah 1,836 bilion untuk Tabatan Banjir. Sebahagian daripadanya yaitu 850 tidak termasuk likas barrage yang boleh menyelesaikan banjir di 3 sungai. Untuk RMK 13 dianggarkan lebih kurang 160 juta akan dibawa ke hadapan dari RMK 11 dan 12. Ini bermaksud hanya lebih kurang 640 juta dibelanja untuk Tabatan Banjir untuk 10 tahun. Padahal Sabah memerlukan 10 bilion untuk menyelesaikan masalah banjir. Untuk RMK 13 pula, Sabah telah memohon 65 projek baru bernilai 4,47 bilion, tetapi satu pun tidak diperakui atau diluluskan. Dengan cara lama ini, ia akan dibawa ke rancangan Malaysia ke-13 tanpa projek baru. Macam mana pula kita boleh menyelesaikan masalah Tabatan Banjir yang kita hadapi. Satu lagi contoh yang saya sebutkan tadi bukan saja padi, tetapi juga ia terpakai juga untuk pertanian, perikanan dan peternakan. Sebagai contoh, kompleks perikanan di Kota Kinabalu dibina oleh Kerajaan Sabah pada tahun 80-an. Kini tidak lagi dapat mengendalikan 300 hingga 400 kapal nelayan sehari. Sebab itu saya memohon pertimbangan supaya kerajaan dapat membina kompleks perikanan seperti yang ada di Tanjung Baku di Kuching yang menelan belanja kurang lebih 400 juta. Bukan sahaja Tabatan Banjir, di bawah kawalan kerajaan federal, infrastruktur jalan raya, bekalan elektrik juga di bawah kerajaan persekutuan, bekalan air luar bandar dan bekalan elektrik luar bandar pun di bawah kerajaan persekutuan. Walaupun bekalan air bandar di bawah kerajaan Sabah, peruntukan kewangan adalah bergantung kepada pinjaman daripada kerajaan persekutuan. Oleh sebab itu, kekurangan peruntukan dari kerajaan Tinggal 1 minit lagi, Hormat. jalan di Sabah teruk rosak dan digelar macam bulan. Banyak bekalan Tinggal 1 minit lagi. air luar 1 minit lagi. bandar. 1 minit lagi. Saya tidak bagi jalan dan banyak lagi yang saya mau sampaikan ini. Jalan di bekalan air di luar bandar dan masih bergantung kepada air graviti dan air bukit. Bekalan air bandar pun selalu dicatuh dan tiada bekalan air.
tanggungjawab kerajaan persekutuan, tetapi yang dipersalahkan adalah kerajaan Sabah. Untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini, saya cadangkan supaya kerajaan membayar hak hasil bersih 40% kepada kerajaan Sabah dengan secepat mungkin, kerana ini akan menyelesaikan banyak masalah seperti mana yang kita sebutkan tadi. Pilihan raya di Sabah tidak lama lagi akan berlaku, dan kita di Semenanjung dan di Sarawak ramai pengundi-pengundi dari Sabah yang tidak dapat pulang untuk mengundi. Masa dah tamat, Yang Berhormat. Selaras, Minta Yang Berhormat simpulkan. iya, selaras dengan kerjaan Madani saya harap mendapat meluluskan peraturan yang membenarkan mereka mengundi di in situ di Semenanjung dan di Sarawak tanpa balik ke Sabah. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada yang berhormat Menteri Ekonomi, termasuk yang berhormat Pandan, kerana telah memperakui banyak dan pelbagai program untuk membantu rakyat Sabah melalui LIJS. Minta tamatkan, Yang Berhormat. Saya ingin Yang Berhormat, masa dah habis. saya akan simpulkan, ya, hampir semua peruntukan pembangunan RMK 13 340 bilion akan dibiayai melalui pinjaman, dan ini akan meningkatkan hutang negara, dan saya berharap kerajaan ada perancangan untuk membiayai RMK 13 tanpa membebankan rakyat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon diberi pertimbangan cadangan untuk kerajaan pusat dan kerajaan negeri merancang dengan untuk menjana ekonomi berasaskan blue ekonomi yang akan melonjakkan Sabah sebagai food basket of Malaysia. Dengan itu, Keningau menyokong. Terima kasih, Keningau.